Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina al-Mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, pimpinan jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah yang disanjungi tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya puji dan syukur kita rafa' pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillahi ala ni'matih. Selawat dan salam buat kekasih kita, junjungan mulia Sayyidina al-Mustafa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah kita dapat sambung balik kuliah kita. Saya yang dah lama tak hadir ke sini dek musibah Covid, PKP. Dan seperti yang kita sedia maklum, kitab bulanan kuliah saya di sini adalah himpunan hadis peristiwa akhir zaman. Sebelum ni masa saya hadir kuliah di sini, almarhum tuan guru yang menyusun hadis ini, almarhum tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, masih ada dan Allah ambil dalam beberapa bulan yang lepas. Jadi dek lamanya kuliah yang kita tertangguh dan kita nak sambung balik malam ni, InsyaAllah kita mohon, saya mohon sama-sama kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada almarhum tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali An-Nadwi Al-Banjari Al-Maliki, atas jasa bakti khidmat beliau dalam agama, dalam medan dakwah. Ribuan anak-anak murid, puluhan ratusan buku yang ditulisnya. Jadi kita niatkan bacaan surah Al-Fatihah yang kita akan bacakan untuk semua sekalilah muslimin muslimat. Dan dengan keberkatan Fatihah ini, Ummul Kitab ini, ibu segala surah dalam Al-Quran ini, dengan musibah yang melanda negara kita, banjir besar, hujan yang tak henti-henti, InsyaAllah kita niatkan agar rahmat Allah mencurah kembali, diangkat segala musibah, bala, wabak yang menimpa kita. Bihaqqi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalah. InsyaAllah kita sambung balik. Saya tanda dekat sini bacaan kitab himpunan hadis peristiwa akhir zaman, hadis yang keempat. Hadis yang keempat daripada himpunan hadis peristiwa akhir zaman. Mungkin sebab lama dah terberhenti jadual pun kita tak tahu malam ni kitab apa, siapa pengkuliah kan. Dia kalau kita utara kata terkejut tergempak lah. Jadi tak apa, kita sama-sama tengok. Dan hadis, bila almarhum tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun bila dia susun hadis ini, buku kitab hadis ni, dia kata dah niat untuk jadi rujukan bacaan
Jadi dia bukan macam kitab-kitab fiqh atau kitab lain yang khusus kena duduk dalam kuliah. Contoh kitab hadis-hadis Allahumma salli ala Muhammad, contohnya Bulughul Maram atau Bulughul Maram, Imam As-Suyuti, kitab-kitab himpunan hadis yang lain yang kena rujuk, sebab yang tu ahadithul ahkam, hadis yang menghimpunkan hukum hakam, hadis cerita Nabi ambil uduk lagu mana. Sagi kita dengan kekurangan ilmu yang ada dekat kita, kita olah sendiri tak kena tempat. Jadi ada hadis, himpunan hadis yang kena berguru. Cuma yang ni almarhum ada sebut dalam kuliah-kuliah dia, pernah sebut kepada anak-anak murid dia, dia buat untuk bacaan sebab tak ada lagi yang menyusun. Dan dah lama kita duduk dengar hadis ini, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita sambil belajar, sambil duduk pergi mana-mana tempat, duduk baca buku ni, hadis ni. Masa tu almarhum Tuan Guru masih ada dan Allah telah ambil beliau, dan kita sedia maklum karamah, kemuliaan yang Allah letak kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam atas hasrat dan hajat beliau. Dalam kuliah-kuliah dia, ceramah dia ada sebut. Masjid dia mesti pernah mai kot, pernah mai Syekh Ahmad Fahmi almarhum. Dalam kuliah dia pernah mesti pernah jemput. Dia walaupun dia daripada luar, setengah-setengah orang kita ingat dia orang Malaysia. Gelaran dia Abu Ali Al-Banjari. Dia daripada Banjar, Banjarmasin. Dia ada 4 pondok, 4 ke 5 pondok, atau di Indonesia sebut pesantren. Macam tempat beliau wafat baru ni, dia meninggal baru ni, dan dimakamkan, dikuburkan di pondok, salah satu pondok dia di Banjarbaru. Nama pondok tersebut Pondok Yasin. Kan dia nazak di hospital dan dikuburkan di pondok dia sendiri. Di Malaysia pun, tanah air kita pun ada madrasah-madrasah yang diasaskan oleh beliau almarhum Tuan Guru. Yang saya nak sebut tadi, karamah, kemuliaan yang Allah berikan, hasrat almarhum Tuan Guru. Dalam ceramah dia selalu sebut, dia kata dia dah berumur dah berusia. Dia harap sangat nanti bila Allah ambil nyawa dalam bulan kelahiran Nabi SAW dan pada umur wafatnya Nabi SAW, ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah kurniakan kedua-dua permintaan hajat beliau. Almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun ni 1441 Hijrah, 44 Hijrah, 43 sudah. Tahun ni Allah ambil pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan kewafatan Nabi SAW. Ingat tarikh 12 Rabiul Awal kita duk sambut kata hari jadi Nabi. Itu juga tarikh kewafatan Nabi SAW, 12 Rabiul Awal. Dan satu lagi, Allah kurniakan, Allah makbulkan kehendak hujung hayat beliau almarhum Tuan Guru, Allah ambil nyawa dia juga pada umurnya 63 tahun Hijriyah. Kalau ikut IC Tuan Guru almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam 62 tahun, tu tahun Masihi, tapi tahun Hijrah cukup 63 tahun umur Nabi SAW wafat. Inilah muallif kita, penyusun kita, penghimpun hadis kita. Berkat kita baca kitab hadis tu yang kita sama baca Fatihah tadi niat. Di Malaysia ni berkata tempat, contoh tempat yang awal dia berkhidmat di Ma'had Derang di Al-Ustaz. Tempat almarhum pak saudara saya, pak saudara isteri saya, Syekh Ni'mat Yusof. Saya kita panggil Pak Ngah lah. Jadi di situ dia berkhidmat bersama, dan lama banyak dah madrasah dia di Malaysia, dan tempat kelahirannya di Banjar, dan itu juga tempat kematiannya almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di Banjar. Gelaran dia Abu Ali An-Nadwi. An-Nadwi itu India tempat dia belajar. Di An-Nadwi ataupun An-Nadawi, apa nama tempat itu? Lucknow. India ada satu tempat kan, Lucknow, Lucknow, Lucknow di India. Di situ madrasah An-Nadawi. Dan almarhum Tuan Guru
Gelaran dia lagi Abu Ali An-Nadwi Al-Banjari. Tu gelaran kampung dia lah, Banjarmasin, Banjarbaru. Dibelah, kalau kita macam kita Semenanjung Malaysia, Semenanjung sebelah ni Sabah Sarawak, dia belah bawah ni, belah apa orang panggil, Kalimantan. Belah tu Kalimantan kan. Kalau belah ni Sumatera, batu bawah ni Kepulauan Jawa, yang duduk tengah tu, yang belah ni Kalimantan. Banjar tu belah bawah Kalimantan tu. Dah? Baik, itu sedikit lah kita kena tahu. Sebelum ni mungkin saya tak berapa cerita, sekadar sebut sikit-sikit sebab almarhum Tuan Guru masih ada. Jadi sekarang beliau dah tak ada, tu nak kena cerita. Kan selalu kita sebut dalam pepatah kan, orang yang tak ada, waktu bila dia tak ada lagi banyak kita sebut manusia mati meninggalkan nama kan. Tapi perginya beliau dengan penuh keberkatan, husnul khatimah insya-Allah. Kematian yang sungguh dicemburui. Baik, kita sambung hadis kita. Saya tanda dekat sini hadis yang keempat. Sebab kita baru dulu kena pula kuliah sebulan sekali. Kalau sebulan satu hadis, jadi tak dan lah nak baca banyak. Baru mula, lepas tu musibah PKP pula. Musibah Covid, kita PKP. Baik, sama-sama tengok insya-Allah hadis yang keempat dengan tajuk ilmu agama beransur-ansur hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang keempat. Al-haditsul rabi', hadis yang keempat, ilmu agama beransur-ansur hilang. An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis rawahu Muslim. Sekali lagi, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, yakni menghilangkan akan ilmu itu sekaligus daripada dada umat Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan lagi menyesatkan orang-orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah, maksud hadis kita dah baca, kita nampak dah. Tu yang saya sebut tadi, Tok Guru sebut dah, dia buat ni untuk bacaan, nak tahu kata ada situasi ni, ada realiti ini, ada perkara ini, suasana ini yang berlaku. Tapi bila dia buat untuk sama-sama kita ambil, dan pihak masjid sendiri minta saya bacakan kitab ini bersama. Jadi kita baca tadi hadis yang kelima malam ni dengan tajuk ilmu agama beransur-ansur hilang. Dan kandungan hadis, maksud hadis kena pula dengan kita punya sebut almarhum Tuan Guru kita, Allah ambil. Baru duk sebut duk ulah, kena pula dengan kupasan malam ni, hadis malam ni tentang ulama Allah ambil nyawa. Masya Allah. Hadis yang dibawa daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau perasan, siapa belajar Arab dia nampak, dia tahu. Siapa yang perasan dalam menyebut radhiyallahu tadi, dia buh anhuma. Radhiyallahu anhuma, selalu sebut nama sahabat-sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada beberapa orang sahabat bila kita baca nak sebut radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Anhu ni untuk seorang, anhuma ni untuk dua.
Pasal apa dua kat sini sebut seorang aja? Sebab kat sini kita baca nama sahabat ni sekali dengan nama bapa dia, ayah dia, Abdullah bin Amru bin Al-As. Maknanya kat sini dua orang, Abdullah dengan Amru. Abdullah bin Amru, Amru bin Al-As. Jadi radhiyallahu anhuma, Allah meridai kedua-dua mereka. Awak sahabat lain kita tak sebut radhiyallahu anhuma lagu tu sebab ayah mereka tidak Islam. Kena reti yang tu. Sahabat tu saja yang Islam, dia bin apa, ayah dia tak Islam. Hak ni Abdullah pun Islam, ayah dia Amru bin Al-As pun Islam. Kena tahu juga ni, kita duk baca hadis kadang duk ambil kandungan. Kena ingat hadis tu sampai kat kita atas jasa siapa? Sahabat tu. Tu kadang saya baca hadis, sahabat tu saya kalau mana-mana tempat kuliah hadis saya akan cerita sirah. Memang kuliah tu kuliah hadis, sirah tu nak tahu pasal sahabat tu. Contoh ni Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah dia masuk Islam setahun sebelum ayah dia. Dia dulu masuk Islam, betul baru ayah dia masuk. Amru bin Al-As, insya-Allah saya yakin ibu ayah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah pernah dengar nama. Familiar lah kita kata, nama sahabat yang tidak asing. Tambah-tambah asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita yang balik Mesir. Di Mesir ada masjid Amru bin Al-As. Kan di Mesir ada. Sebab di antara khidmat, di antara Allah SWT, apa kita panggil, dalam kepimpinan, di antara tokoh sahabat yang juga dihantar, kan gubernur-gubernur, sahabat-sahabat hantar gubernur sana, gubernur sini, di Yaman, di Syam, di belah Afrika, dan antara di Mesir. Amru bin Al-As antara yang dihantar. Sebab tu di sana ada masjid, kerana bukan sekadar masjid, makamnya juga di sana, kubur dia. Baik, tu cerita sikit lah. Abdullah bin Amru bin Al-As, bila kita sebut radhiyallahu anhuma tadi, sebab dua-dua Islam tu, dan antara yang sahabat lain yang disebut radhiyallahu anhuma juga Abdullah bin Abbas. Kalau kita pergi Mekah, kita keluar pergi ke Taif, boleh buat jamak kan, dekat-dekat 2 jam naik bas. Sebab tu keluar tu, sebelum nak keluar, pandangan ulama muzakarah haji kebangsaan kata kena buat tawaf wada'. Betul tak? Kita duduk Mekah lagi tapi nak pergi ziarah Taif. Duduk Mekah lagi tapi nak pergi ziarah Taif. Padahal hotel kita kat Mekah, bukan ada hotel kat Taif pun. Kita nak main Mekah balik ni, tapi sebab Nabi ziarah tempat sejarah, Nabi duduk pergi sana nak berdakwah dekat Bani Thaqifnya apa, balik kena tentang, tak ada siapa masuk Islam melainkan tukang jaga kebun anggur tu, cerita Adas tu. Nak pergi tengok sejarah Taif, tapi pergi sana nak keluar muzakarah haji kebangsaan, keluarkan fatwa, mewartakan gezek lah kita kata kalau siapa pergi buat umrah, keluar pergi ke Taif, buat tawaf wada' dulu. Namun ada di sana tetap ada pandangan, sebab dia berkata kena kecualikan muzakarah umrah daripada muzakarah haji. Sebab saya mutawif duk bawa orang juga, jadi adalah, tapi benda ni bukan satu pertemuan besar, cuma ada yang menyebut pandangan tak perlu buat tawaf wada'. Cuma nak abang bila pergi sana, keluar tu 2 marhalah jauh Taif. Jadi di sana di Taif, kalau perasan tempat yang kita ziarah di Taif ada pintu gerbang besar, bentuk lagu tu lah, ada pintu gerbang besar. Di situ ditulis tempat nama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tak tulis anhu. Cuba tengoklah pintu gerbang besar. Siapa pergi Taif mesti bergambar kat situ. Pintu gerbang besar, tepi tu tepi masjid dia, Masjid Abdullah ibnu Abbas. Tepi tu masjid dia, dengan kubur dia apa semua. Dan tahu kan, semua tahu kan, salah satu kubur tokoh ulama Asia berada di sana. Saya lupa dah, Allah SWT, Syekh Dok Fatani ke? Ada siapa boleh sahkan? Saya lupa. Tokoh ulama Asia yang dikuburkan di sana. Di Bakek tu ramai juga. Di Bakek pun ramai orang Malaysia kita meninggal tanah kat Bakek semua tu, di Madinah tu. Ni hak yang di dalam kubur, sebelah kubur Abdullah ibn Abbas di masjid di Taif tu. Dalam tu, di tembok dia tinggi, susah kita tak boleh nak ziarah tengok. Ada orang nak rakam, nak tangkap gambar kubur tu, kena suar. Orang panggil apa? Ni benda ni, stand ni kan, buh situ, tangkap daripada suar ke atas, sebab tembok dia tinggi.
Jadi di situ radhiyallahu anhuma, sebab Abdullah pun Islam, Abbas pun Islam. Jadi itu sekadar tambahan lah. Baik, Abdullah bin Amr bin Al-As tadi sebut dah sikit sejarah pasal dia. Abdullah ni dia masuk Islam awal pada ayah dia. Cuma bila terlintas dalam kepala sedikit cerita pasal dia. Kita ambil sedikit cerita sebelum masuk kandungan hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As di antara sahabat yang dia punya tegar ibadah dia. Kalau sama-sama sahabat ni sembang ni, siapa paling rajin? Bab sembahyang sunat, bab baca Quran, bab puasa, semua akan tuding jari dekat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nak kata tegar dia. Tegar dia sampai tahu tu. Bila benda tu tentang ibadah, sahabat-sahabat lain tak berani nak mengadu, tak berani nak letak satu benda macam kesalahan. Walaupun ada dalam Islam larangan ataupun teguran berkenaan dengan melampau dalam ibadah, yang salah faham pada ibadah. Pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sepanjang masa 24 jam duduk di masjid. Rumah tak ada tengok, anak bini makan apa tak tahu. Contoh nak abang, kan ada berlaku zaman Saidina Umar. Seorang sahabat yang mengadu, ya Amirul Mukminin, ni nak cerita ada sahabat kita seorang ni pagi, petang, siang, malam duduk atas masjid ni, padahal anak bini duduk ada di rumah, dia kerja apa pun tak ni, duduk kira ibadah. Ada mengadu lagu tu. Kadang kita kata apa pula, orang banyak zikir lah bagus, duduk di masjid lama lah bagus. Jangan bagi tanggapan yang tak kena tentang Islam. Jadi Saidina Umar terima aduan tu, dia sendiri pergi tengok. Nak tengok siapa duduk dalam masjid. Masjid Nabi lah. Masa zaman dia jadi khalifah, Nabi dengan Abu Bakar dah tak ada. Dia main tengok hari pertama, dia tengok siapa yang duk ada. Duk saat lepas waktu ibadah, lepas sembahyang semua dah keluar, tinggal seorang ni. Dia tengok dia ni kot. Tunggulah tengok. Dia ni tak keluar. Dia dah, dia ni. Esok main pula lagi. Tengok ada lagi tak orang. Dia ni. Tengok ada orang lain dah sudah sembahyang keluar, pergi buat kerja lain, dia duk ada lagi. Sampai hari ketiga Saidina Umar datang bawa batang kayu. Dia pergi tengok orang tu ada lagi. Dia berdiri depan kawan tu, dia angkat batang kayu sambil dia kata, lah ni hang keluar daripada sini. Saidina Umar marah terus kepada sahabat ini, hang keluar daripada sini, jangan tunjuk ini adalah rupa Islam. Tu ayat Saidina Umar. Seolah kata Islam ni nak suruh semayang, puasa, Quran, yang tu ya, benda ni tu suruh buat. Nampak tak? Jadi dalam balik cerita sahabat-sahabat yang paling tegar, yang rajin sungguh-sungguh beribadah ni, Abdullah bin Amr bin Al-As yang bawa hadis kita malam ni. Sampai satu hari bila sahabat lain tak boleh nak mengadu, tak tahu nak mengadu lagu mana, sebab depa tengok dahsyat sungguh dia sampai tak jaga kesihatan ni. Sahabat-sahabat ni risau pasal puasa tiap-tiap hari. Puasa tak berhenti. Lah isterinya sendiri yang pergi mengadu, ya Rasulullah, suami aku sibuk sangat dengan ibadah, bagus dah rajin ibadah, tapi sampai tak dan cara pasal kami, tak dan tengok kat aku ni, apa keperluan aku apa semua ni. Jadi Nabi SAW pergi jumpa Abdullah bin Amr bin Al-As, pergi tanya dia keadaan sekian-sekian, betul ke? Ya Rasulullah, aku kuat untuk buat semua tu, aku mampu. Dia tak tinggalkan tanggungjawab sangat pun, tanggungjawab lain. Cuma dalam bab ibadah ni mungkin sebab terlalu pulun sangat, tumpu tu kat keluarga tak ada. Nabi tanya, saya lupa dah ayat awal yang Nabi sebut, tapi Nabi sebut tentang keringanan. Nabi kata, aku ni Nabi, aku tak buat sampai tara tu. Nabi kata, tu ayat Nabi lah. Aku ni Nabi Allah, aku tak buat sampai tara tu. Ringankan, kurangkan lagi. Nabi kata kat dia. Lepas tu dia tanya, lagu mana ya Rasulullah? Kurang tu lagu mana? Dia minta pandangan Nabi. Contoh dalam bab puasa kan. Nah, satu dalam bab puasa, dialog tu berlaku. Kurang lagu mana? Dia tanya Nabi, Nabi jawab apa? Puasa kamu 3 hari sebulan cukup dah kot. Dia duduk puasa selalu kan, tiap-tiap hari, tak ada hari tak puasa. Ni Abdullah bin Amr bin Al-As ni punya pulun ibadah ni. Nabi kata kat dia, puasa 3 hari sebulan cukup dah. Kan ada hadis berkenaan, Nabi kata paling kurang kalau tak boleh puasa 3 hari sebulan. Hari apa tu? Kalau 3 hari sebulan, kita nak pilih hari apa? Hari putih, hari bulan cerah. Saat kita tanya hari putih hari apa? Ayyamul Baid, hari-hari putih, hari apa? Hari lain hitam lah. Ada hari putih, hari bulan malam tu bulan cerah, purnama, bulan mengambang. 13, 14, 15. Jangan tertukar dengan 11, 12, 13 hari tasyrik pula.
Nah tu hari putih. Lepas tu sahabat Abdullah bin Amr jawab kat Nabi, ya Rasulullah, aku masih kuat, aku boleh mampu buat lebih dari itu ya Rasulullah. Apa jawab Abdullah bin Amr bin Al-As? Lepas dia kata lagu tu kat Nabi, apa jawab Nabi SAW? Kalau macam tu puasa 2 hari seminggu. Bila sebut 2 hari seminggu, otomatik kita faham Isnin Khamis. Dia kata lagi, aku mampu lebih dari itu lagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi jawab lagi, Nabi kata, kalau macam tu puasalah selang sehari, iaitu puasa Nabi Daud. Nabi SAW sebut puasa selang sehari. Nah tu Nabi kata bila dia buat lagu tu. Dan dialog itu terhenti setakat itulah. Maksudnya dalam bab puasa sampai tang tu Nabi nak kena nasihat. Dia nak juga, Nabi tak boleh halang. Sebab ada keadaan situasi sahabat-sahabat, ada yang bila Nabi sekat terus, hang tak boleh puasa langsung, hang jangan duk ni langsung. Macam sahabat nak pergi medan perang, tak boleh, jangan main langsung. Sebab Nabi kenal, Nabi tahu background dia, keluarga dia lagu mana, anak isteri dia rumah lagu mana, dia masih muda lagi, ada orang tua dia nak kena khidmat jaga. Nabi tahu. Jadi untuk sahabat ni Nabi sampai kena apa, orang panggil apa, negotiate lah, berunding sampai macam tu. Ni kot puasa 3 hari sebulan kot, puasa 2 hari seminggu kot, sampai lagu tu. Ni tegarnya. Dan sampai umur dia tua, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengeluh depan sahabat-sahabat. Masa ni Nabi dah wafat dah, Nabi dah tak ada. Dia kata apa? Menyesalnya aku tak dengar nasihat Nabi dulu. Bila umur tua, umur dia 60-an, sahabat ni duk gagah lagi. Mereka dia dah mula kurus kering badan dia, macam orang tak ada zat. Ulama bila cerita keadaan situasi Abdullah bin Amr bin Al-As, kurus sangat. Sama juga cerita Abdullah bin Mas'ud, tahu kan? Abdullah bin Mas'ud kan kurus, kecil, kurus. Masa dia turun daripada unta, sahabat-sahabat tengok betih kering tu kan, terselak jubah dia, nampak betih dia. Ya Allah, hang keringnya. Kan Abdullah bin Mas'ud yang tu. Jadi hak ni Abdullah bin Amr bin Al-As, mai usia tua, dia baru sedar sampai dia mengeluh. Dia kata menyesal tak dengar cakap Nabi dulu. Dan beliau antara yang masyhur juga pasal Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ketika pertembungan peperangan berlaku, perang saudara, yang ni sedih nak cerita, pertembungan Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Kan perang apa tu? Perang Siffin. Ingat tak pertembungan Ali dengan Aisyah? Kan perang-perang yang sedih kita nak cerita, sebab pertembungan sama-sama Islam, sama Ahlul Bait, sama sahabat. Kan perang Jamal, perang Siffin. Jadi pertembungan Ali dengan Muawiyah, Abdullah bin Amr bin Al-As duduk di pihak Muawiyah. Ulama cerita balik bila mana Husin, Sayyidina Husin mai jumpa, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, kenapa kamu duduk belah Muawiyah? Kenapa sanggup berdepan berperang dengan Ali? Dia kata apa? Aku tak angkat apa pun, tak angkat senjata pun. Aku memihak sahaja. Aku tak perang, tak angkat senjata, tak bunuh siapa pun. Memihak. Pasal apa memihak kepada dia? Ingat balik cerita dulu masa Nabi ada. Nabi pernah panggil Abdullah bin Amr bin Al-As dan panggil ayah dia. Nabi ambil tangan ayah dia, tangan Amr bin Al-As, dan ambil tangan Abdullah bin Amr. Ambil. Ingat pesan aku? Dia ambil tangan tu, dia letak atas tangan ayah dia. Sampai bila-bila pun hang kena bersama ayah hang. Hang kena sokong, kena tolong ayah hang. Dan ketika pertembungan Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma, ayah dia berada di pihak Muawiyah. Dan kata hujah Abdullah, atas sebab ini Nabi pesan ke aku, ikut ayahku sampai mana-mana, bila-bila pun ayahku berada di mana pun, ikut dia selama tak melampaui batas. Dan aku bersama ayahku kerana dia bersama Muawiyah. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan antara hebatnya kewafatan beliau, tadi kita cerita kewafatan almarhum, kematian almarhum tuan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Umur Nabi 63 tahun, bulan Rabiul Awal. Sahabat Nabi ini Abdullah bin Amr bin Al-As wafat ketika usia dia 72 tahun pada tahun 65 Hijrah, ketika sedang solat di dalam sudut musolla di rumahnya. Sahabat-sahabat dia ada satu sunnah, dia akan buat satu ruang kat rumah untuk tempat dia ibadah, qiyamul lail, semayang, baca Quran ke apa. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As wafat ketika dalam semayang. Itu serba sedikit cerita pasal dia lah. Banyak lagi. Sekali kita tak baca pula, masa kita terhad lah. Baik, kita tengok kandungan hadis.
Abdullah bin Amr bin Al-As bawa hadis, dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda yang kita dah bacakan maksud tadi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan, tidak akan mencabut akan ilmu itu sekaligus dari dada umat manusia, umat Islam. Maksudnya apa? Cara Nabi nak habaq kat kita, Allah nak bagi lenyap di akhir zaman ini suasana ilmu. Ni hadis tentang akhir zaman ni, kita duduk di akhir zaman. Keadaan di akhir zaman Nabi kata akan berlaku keadaan Allah akan hilangkan suasana ilmu. Cara macam mana? La yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Bukan dengan cara Allah bagi kita ni tiba-tiba bodoh. Mengaji-mengaji tiba-tiba lupa, tiba-tiba nyanyok. Tak? Bukan dengan cara Allah cabut macam tu daripada dada manusia. Kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita pergi belajar, kita masih terima ilmu, sedut ilmu masuk kepala, masuk simpan elok-elok. Tapi Nabi kata bukan dengan cara Allah cabut ilmu di suasana akhir zaman itu, dekat nak kiamat akhir zaman penghujung dunia. Bukan dengan cara Allah bagi kita ni mengaji-ngaji tak erti, mengaji-ngaji tak faham apa. Bukan. Habis cara macam mana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah cabut suasana ilmu atas dunia di akhir zaman nanti. Bukan nantilah, lah ni kita ni akhir zaman. Dengan cara Allah mematikan, Allah angkat, Allah cabut nyawa para alim ulama. Yang ini yang menyedihkan kita. Kita telah melihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, satu demi satu, seorang demi seorang, Allah ambil nyawa. Lepas tok guru nu, tok guru ni, hak luar negara, hak tempatan kita dengar. Ini satu signal, ini satu amaran, ini satu cara yang Allah highlightkan. Tengoklah wahai hamba-Ku, tengoklah wahai sekalian manusia, yang Nabi kamu duk sebut dulu, cara ilmu itu diangkat, suasana ilmu itu diangkat dengan dimatikan para alim ulama, bahkan dengan kematian yang drastik, yang mengejut, yang keadaan tak dijangka-jangka. Saya masa belajar pondok di Kelantan, saya duduk Kelantan lama, lebih 10 tahun, tahfiz, pondok, buat diploma. Masa belajar di Kelantan, antara tempat kami sempat pergi menadah. Menadah ni maksudnya kita bukan pelajar rasmi di situ, tapi ada daurah kita hujung-hujung minggu, tok guru tu baca kat pondok Pasir Tumbuh, pondok Lubuk Tapah, pondok Sungai Derian, di Pasir Putih, mana-mana tempat kita pergi. Macam tempat khusus saya di pondok Kandis, pondok moden Bacok, Kelantan. Jalan nak pergi ke Tok Bali ke Besut tu, siapa perasan ada masjid 3 tingkat, ada rehal besar tu, tepi jalan tu, itulah pondok Kandis, pondok moden. Saya lama di situ, hampir 6 tahun. Jadi tempat lain kita pergi menadah. Antara kita dengar cerita tuan guru yang menaungi pondok Pasir Tumbuh di Kubang Kerian di Kelantan, masa tu tuan guru Haji Hashim. Orang Kelantan panggil Ayah Sing. Tok Ayah Sing ataupun tuan guru Ayah Sing, tuan guru Haji Hashim. Dia orang Kedah, pelak dia pun masih cakap Kedah, walaupun dia tok guru besar di pondok Pasir Tumbuh. Usia dia semakin lanjut, dah tua dah. Orang dah mula fikir siapa akan ganti lepas ni pemangku yang nak ready nak duduk di jawatan tok guru besar pondok. Siapa? Tuan guru Haji Atiqullah. Tuan guru Haji Atiqullah. Ketika tu umur dia berapa? 40-an nak masuk 50. Tak silap saya, tak masuk 50 lagi lah. 40-an, hujung 40-an nak masuk 50. Dengan kealimannya, dengan perwatakan dirinya, memang kredibiliti, karisma lah kita kata yang ada dekat dia, memang seorang tokoh yang sangat layak. Bila mesyuarat pondok semua kata nampak esok-esok Tok Guru Yasin dah tak ada, dah tua dah, bila tak ada Allah ambil, ni pengganti. Ibu ayah yang dirahmati Allah, manusia merancang, Allah merancang. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Perancangan Allah sebaik-baik perancangan yang nak tentukan apa nak jadi. Dalam kita duk set dah, duk atok dah, ni bakal pengganti tuan guru. Tuan guru Atiqullah naik ganti tuan guru Haji Hashim. Tiba-tiba Allah ambil nyawa tuan guru Haji Atiqullah. Bayangkan keadaan kita yang duk kelang kabut, duk apa perasaan orang terutama mereka ahli lembaga pengurusan pondok. Dan keadaan mengejut. Tuan guru Haji Rafa'i Muhammad di Baling, di belah Parit Panjang, di Kuala Ketil, belah Baling kan banyak pondok. Umur tak kan orangnya lembut, kurus. Tengok tak Tuan Guru Haji Rafa'i, tengok tak yang kata video cakap di antara tok guru tasawuf kat Malaysia, cakap lembut.
Sampai nak bercakap dengan dia kena pita dah telinga betul. Allah ambil nyawa dalam keadaan orang tak jangka. Tok guru lain lebih berumur, tiba-tiba Allah ambil. Allah punya nak sentak jiwa kita. Allah punya nak bagi kita rasa satu benda yang mengejut dalam keadaan kita yang sedang leka dan tidak menghargai. Satu keadaan yang amat menyedihkan bagi umat. Cara Allah nak ajak. Allah buat apa-apa tujuan nak ajak. Tujuan mesti nak ajak. Ada sebab. Likulli syai'in sababa. Setiap perkara tu ada sebab dia. Ni Allah bagi banjir, Allah bagi bala, ni Allah bagi azab ke apa. Ada sebab dia. Allah nak ajak kita. Nak ajak segala apa. Tak payah duk tuding jari, tak payah duk buat andaian teori-teori ke apa ke. Ambil sudah apa boleh belajar. Ambil sudah fikir apa benda. Paling utama jangan tinggal istighfar. Tak ada sebab diturunkan bala, azab, musibah, akibah apa-apa melainkan dengan sebab untuk cuci. Bila nak cuci kita ni dosa. Sebab tu istighfar jangan berhenti. Pilih mana orang, jumpa mana-mana tok guru. Saya bila habis mengaji kat tu, habis mengaji kat ni, pergi menadah kitab tok guru tu, nak balik je tanya, minta nasihat tok guru, minta nasihat ustaz, minta tegur saya apa pesan. Di antara himpunan paling banyak dalam pesanan nasihat, apa benda berlaku jangan tinggal istighfar. Apa benda berlaku jangan tinggal istighfar. Anak bini sakit, mak ayah sakit, jiran kita sendiri, masalah masyarakat, masalah kebahagiaan, masalah apa saja. Istighfar jangan tinggal. Jangan tinggal. Dah. Kadang Allah bagi tu sebab kita. Allah bagi kat kita orang jahat. Saya ambil contoh dalam hadis Nabi cerita keadaan bila mana ni hadis pasal ini juga kaitan sayati ala ummati. Nabi sebut macam mana hadis tu. Nabi kata satu hari akan berlaku ke atas umat aku, perangai umat aku ni dia lari daripada ulama yang beramal dan ulama-ulama fiqh. Tu hadis lah. Nabi kata satu hari di akhir zaman umat aku ni dia punya perangai, dia tak pi dah kat ulama, dia tak rujuk dah, dia lari daripada ulama, dia sanjung orang lain. Tak kira lah artis ke orang bidang lain ke, ulama dia tak pi dah. Bukan takat lari pada ulama ilmu, ulama fuqaha, ulama fiqh, maknanya mesti ulama Islam. Ulama kan doktor pun ulama. Ulama tu bermaksud orang yang ada ilmu. Orang bidang-bidang lain pun alim. Jadi alim bidang tertentu. Tapi ulama yang Islam letak ni yang sangat, yang ada Quran hadis dalam diri dia. Nabi kata kesan daripada situ apa berlaku? Allah bagi 3 bala. Salah satunya apa Allah bagi? Allah hantar kepada dia pemimpin yang zalim kat dia. Nampak tak? Kaitan hadis tu nampak tak? Bila kita dapat pemimpin yang zalim, pemimpin menindas rakyat, jangan kita tuding jari pemimpin tu jahat. Hadis tak satu ajak kita. Allah, Nabi kata kerana kamu lari daripada ulama, Allah hantar benda lain kat kamu. Antaranya Nabi sebut 3 perkara tadi. Salah satu, Allah bagi kepada kamu pemimpin yang zalim, yang menindas kamu, yang kamu terkesan, kamu tertekan dengan cara kepimpinan dia. Masya Allah. Sebab tu benda yang berlaku jangan duk tengok kat kita ni. Kenapa kemarau? Ada ulama cerita kemarau berpanjangan, hujan tak main-main. Ada pula hujan berpanjangan, banjir pula, barang naik harga. Semua benda tu kadang-kadang kita tuding jari, dia tu tak reti jadi pemimpin, dia ni macam-macam boleh persalahkan. Tapi bila Islam mai ajak untuk kita nampak Allah bagi akibat tu kat kita. Sebab tu jangan tinggal kunci segala, berdepan segala masalah, masalah kesihatan, masalah tekanan, masalah apa sahaja, masalah keluarga, masalah apa, jangan tinggal istighfar. Istighfar adalah sekecil-kecil taubat. Kan? Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Taubat yang paling kecil. Tu istighfar jangan tinggal. Ini musibah yang mai, bala yang mai. Al-Quran, kenapa ustaz duk sebut banjir ni, ustaz duk kata bala musibah ni? Ibu ayah yang dirahmati Allah. Al-Quran bila sebut perkataan hujan, Allah kaitkannya dengan rahmat. Tetapi bila Al-Quran sebut perkataan banjir, Allah kaitkannya dengan kemurkaan Allah. Bila Allah nak cerita hujan, ayat hujan punya banyak dalam Quran. Wallazi anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang mencurahkan air daripada langit, iaitu hujan, dengan menumbuhkan tanam-tanaman menjadi makanan ternakan, ternakan tanaman pertanian. Semua ni untuk kita, untuk makanan untuk kamu dan juga ternakan kamu. Allah sebut, maknanya benda tu rahmat. Bila cerita hujan, bagi manfaat. Hujan bagi rezeki, bagi manfaat. Bila Quran sebut tentang banjir, Allah cerita tentang murka. Contoh kisah Nabi Nuh. Allah datangkan banjir besar, sapu habis, tenggelam seluruh dunia. Yang selamat hanya duduk atas kapal Nabi Nuh saja. Jadi sebab tu bila mai banjir, anggap pandang untuk dengan penuh muhasabah. Tu. Jadi tadi balik hadis bila Nabi pesan,
Cara Allah cabut suasana ilmu, Allah tak bagi kita duk mengaji tiba-tiba balik bila lupa tak tu tak ni. Cara dia Allah nak bagi lenyap sungguh ilmu atas dunia ni, kita dah tak dapat jumpa. Sebab apa? Ilmu itu ada pada orang yang ada ilmu dalam diri dia untuk sampai pada orang lain, iaitulah golongan ulama. Kemudian Nabi sebut lagi di hujung hadis, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, bila dah tak ada lagi, Allah cabut nyawa alim ulama, tutup guru ulama yang jadi rujukan ni, orang duk sanjung yang sebahagian masyarakat masih rujuk dia, masih terpa tanya dia. Kemudian bila Allah matikan alim ulama ini, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mulalah tak reti cara nak memilih orang yang nak dirujuk. Orang alim ulama bukan hanya bagi ilmu bagi kita reti, bukan hanya peranan dia mai bagi kat kita, tak, dia juga dah bagi kat kita ilmu, kita jadi reti, jadi nampak yang hak dan yang batin, yang benar dengan yang salah. Maka bila kita nampak contoh situasi nak mengangkat pemimpin, nak mengangkat orang-orang nak jadi ketua yang nak dirujuk, kita reti dengan pandangan kacamata iman, ilmu, Al-Quran dan hadis dalam diri kita, kefahaman agama dalam diri kita, kita tahu nak angkat pemimpin. Tapi bila tak ada alim ulama, kita bukan sekadar tak ada rujukan, kita pula tak ada ilmu nak ajak kita nak kenal mana betul mana salah. Akhirnya kita salah angkat orang duk di tempat atas untuk jadi ketua kita. Ni yang maksud kata manusia mulalah pilih orang yang jahil, duk di atas. Nak tanya tu, tanya ni, nak rujuk tu, rujuk ni, nak serah urusan kepimpinan, serah kat depa ni. Yang diangkat itu juhalan. Nabi kata orang-orang jahil. Orang yang bukan jahil ni maksudnya bodoh, orang tak reti, tak ngaji, tak. Jahil kat sini bermaksud dia tak ada panduan, dia tak ada bimbingan cahaya Allah, tak ada bimbingan hidayah daripada Allah untuk dia bawa kepimpinan dia. Kerana apa? Dia sangat mengkebelakangkan perkara-perkara penting tentang agama. Dia ada ilmu, dia ada banyak ilmu tentang pembangunan, dia ada banyak ilmu tentang bisnes, banyak ilmu tentang ekonomi, tentang sosial, tentang urusan-urusan muamalah, mungkin banyak. Dia grad sana, grad sini, universiti sana, ijazah sana, master sini, PhD, semua dia ada. Tapi kerana benda penting yang bawa umat, bawa manusia kepada urusan akhirat. Ingatkan cerita macam mana para sahabat bersetuju mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama selepas Nabi wafat. Nabi tak bagi wasiat pun. Bila Nabi wafat kan berlaku kelang kabut di kalangan sahabat. Nabi dah tak ada siapa khalifah kita, siapa pemimpin kita. Nabi pula tak tinggal wasiat. Lepas aku tak ada, angkat dia tu, angkat dia ni. Nabi tak habaq siapa pun. Kelang kabut huru-hara sahabat. Maka syura sahabat-sahabat duk fikir nak lantik siapa, pakat bersetuju angkat Abu Bakar. Salah satu daripada faktor ahli syura sahabat, salah satu daripada hujah ahli syura sahabat setuju untuk angkat Abu Bakar jadi khalifah ni sebab apa? Kerana ketika Nabi masih hidup, Nabi dah tak mampu sembahyang dengan sempurna, sembahyang berdiri. Nabi sakitkan di hujung usia Nabi sembahyang duduk masa tu. Bila Nabi tak mampu, bila dah seorang yang selama ni jadi imam, Nabi duk jadi imam, tapi Nabi sembahyang, orang belakang Nabi lagi sempurna. Sahabat-sahabat sembahyang berdiri, Nabi sembahyang duduk. Maka Nabi tahu, Nabi suruh sahabat nak jadi imam. Mana pernah ketika Nabi masih ada, mana ada sahabat lain jadi imam, Nabi duk jadi imam. Tiba-tiba bila Nabi tak boleh jadi imam, Nabi tunjuk, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gantikan aku jadi imam. Yang ini yang membuka mata dan minda para sahabat untuk nampak Abu Bakar ni mulia kepada kita ni. Nabi bila tak boleh jadi imam, Nabi tak tunjuk aku, tak tunjuk hang, tak tunjuk nu, Nabi tunjuk Abu Bakar ganti. Apa benda yang kita boleh belajar daripada situ? Kenapa kaitkan dengan mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dengan ni urusan solat? Para sahabat nak tunjuk, nak nampak. Jika urusan akhirat pun Nabi harap Abu Bakar untuk bimbing sahabat lain, apatah lagi urusan dunia. Itu penting. Kita perlu pemimpin yang celik IT, celik ekonomi, celik politik, betul. Bukan pemimpin tu mesti berserban, berjubah, alim agama saja, tak. Tapi yang tandus, yang hadis ni nak ajak kat sini hari ni, yang kita tandus, yang tak ada hari ni, pemimpin yang naik reti, grad, university overseas, luar semua, merata mengaji ni tinggi, tapi pak agama dia letak belakang.
Kita hilang benda tu hari ni. Kita hilang benda tu. Tu Nabi kata manusia ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia mula mengangkat orang yang duduk di atas, orang yang jahil agama habis. Dia bawa habis cara pendekatan kepimpinan, keputusan yang dibuat tak ada habis keuntungan untuk Islam. Fasu'ilu, Nabi kata. Fasu'ilu, maka pemimpin itu ditanya. Kan dia dah orang angkat jadi pemimpin. Dia tak ada ilmu sangat, agama tak ada sangat. Fasu'ilu, dia ditanya soalan, dia dirujuk, ni nak buat macam mana ni, masalah negara buat macam mana, bincang-bincang, hak nu jabatan nu masuk, semua duk masuk bincang. Fa'aftau bi ghairi ilmin, Nabi kata dia mulalah memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu, dia tu sesat, wa adallu, dia pula pergi sesatkan orang lain. Insya-Allah masuk, kita bagi laluan untuk azan. Jadi kita sambung, tutup sikit lagi. والشرف والدرجة العالية الرفيعة. Bismillah. Baik, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Tadi kita dah baca terjemahan sampai hujung hadis. Situasi keadaan yang Nabi sebut bila mana Allah matikan para alim ulama, situasi di akhir zaman, semua umat manusia kelang kabut. Bila kelang kabut,
Siapa kita nak rujuk, kita nak cari siapa, nak selama ni duk rujuk ulama-ulama, tutup guru, pergi jumpa, pergi tanya segala masalah, urusan-urusan. Kemudian bila kelang kabut lagu tu berlaku, manusia mula melantik, mengangkat orang-orang yang duk atas jadi kepala, jadi ketua, jadi pemimpin, jadi tempat rujuk di kalangan orang jahil yang tak ada agama dalam diri, Nabi kata. Kemudian bila orang itu ditanya, orang yang dah angkat jadi pemimpin tu ditanya soalan, dirujuk, ditanya macam mana, sekian-sekian, orang tunggu keputusan dia. Dia memutuskan, dia berfatwa, dia menggezekkan, mewartakan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dia tak reti pun nak jawab, dia tak tahu pun nak bagi keputusan apa. Tapi bila dengan kuasa dia, dengan kejahilan dia, dia terus tetapkan sekian. Fadallu, Nabi kata orang lagu tu dah sesat dah. Tapi bila dia duduk tempat pemimpin, dia duduk tempat jadi rujukan, wa adallu, dia pergi sesatkan orang lain pula. Ni hujung hadis tu Nabi sebut. Fadallu wa adallu, dia tu sesat. Lepas tu kita pergi lantik dia sesatkan orang lain. Nabi dalam kaedah menyebut, dalam pepatah ulama juga menyebut, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu berada pada agama pemerintahnya. Kena ingat, an-nasu, manusia, rakyat, ala dini mulukihim, dia berada pada agama pemerintahnya. Maksud agama ni bukan kata agama pemerintah tukar agama murtad kita pergi ikut murtad, bukan. Bermaksud macam mana faham agama, macam mana beramal dengan agama. Kalau bab syiar pakat tolak, tak penting syiar, kita syariat saja, maka lagu itulah rakyat faham. Kalau tak perlu yang tu, tak perlu yang ni, kita dah Islam, yang ni tak payah buat, yang ni tak payah buat. Pemimpin ajak benda lagu tu lah menurun kepada rakyat. Sebab pemimpin dia ada saluran-saluran yang dirujuk oleh rakyat. Tu hadis ni nak ajak kita. Kecelaruan umat kerana tak adanya ulama. Satu boleh ambil, ada yang kata, ada yang bawa sandarkan ini pada Nabi SAW. Setakat hari ini saya sendiri yang cetak ilmu, yang mengaji tak habis, mengaji tak banyak kitab lagi, tak jumpa ini dalam hadis. Dan ulama yang baca, yang muhaddis, ulama hadis yang bila bahas tentang ini tak menyandarkan kepada hadis. Dia meletakkan ini atharus sahabah, kata-kata sahabat. Ada yang sandarkan pada kata Sayyidina Ali. Yang dibawa kata-kata ini dikut, dinakalkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat cerita. Seorang sahabat lain berkata, ada yang kata tu kata Sayyidina Ali. Apa yang nak sebut ni? Ambil hal ni. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Berdirinya sebuah tamadun manusia, keharmonian sebuah negara, kukuhnya, harmoninya, damainya sebuah negara ataupun sebuah negeri dengan 4 tunjang. Negara tu hebat, rakyat tu hebat, negeri tu hebat dengan 4 ni. Nombor 1, pertama, bi'ilmil ulama, dengan tersebar dan suburnya ilmu para ulama. Ulama tu ada, ilmu disampaikan, diajar. Di surau masjid, kuliah, di madrasah, di pondok-pondok, ilmu merata-rata, subur. Tu tunjang pertama, sebuah negara tu aman, harmoni, hebat, damai. Nombor 1, ilmu para ulama. Yang kedua, kata sahabat, yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Negara tu hebat, rakyat tu harmoni, damai, tenang, elok, tak ada kelang kabut, tak ada huru-hara. Yang kedua ni apa dia? Dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin bertindak dengan adil. Pemimpin guna akal, guna iman, guna ilmu yang dia faham, bagaimana nak menerajui, nak memerintah, nak pegang tampuk. Yang kedua, bi'adlil umara. Yang ketiga, bisakhwatil aghniya, kedermawanan para orang kaya. Sebuah negara itu tenang, damai, aman kerana yang ketiga ini. Apa dia? Dermawannya orang-orang kaya. Dia kaya, dia sedar diri. Dia kaya, tak berlagak dengan orang miskin, dia lagi duk bagi, dia dermawan. Yang keempat, yang terakhir, 4 tunjang negara tu hebat, sebuah negara hebat. Yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doa orang-orang fakir, orang miskin. Pasal apa 4 ni jadi tunjang? Pasal apa 4 ni yang jadi kunci
faktor utama negara tu tenang, harmoni, damai, rahmat Allah duk turun selalu, masyarakat tak gaduh, pemimpin dengan rakyat dekat, tak ada bergaduh tu bergaduh ni, huru-hara tak berlaku sangat. Pasal apa jadi tunjang? Nombor satu, ilmu para ulama. Kenapa yang ni duduk paling atas nombor satu? Ni saya nak kaitkan sebab kita bercakap tentang ulama, penting ulama ni hadis kita malam ni. Pasal apa ilmu ulama nombor satu? Sebab hak lain nombor tiga ni nak jadi reti lagu mana? Nombor dua siapa tak Ustaz? Keadilan para pemimpin. Macam mana pemimpin tu nak memimpin dengan adil? Melainkan tanpa kefahaman, melainkan dengan kefahaman agama, melainkan dengan dia faham, aku ni pemimpin, apa peranan aku, apa tugas aku duduk di atas ni, aku banyak tanggungjawab, aku duduk di atas ni, aku ni kuli kepada rakyat. Yang ni kena faham. Bahasa yang agama ajak kita, siapakah itu pemimpin? Pemimpin tu kuli pada rakyat. Kita rakyat duduk di negara, pemimpin nak kena jaga negara ni. Aku nak hidup tenang dalam ni, cukai aku duk bayar tu gaji untuk hang jaga elok negara ni. Minta maaf kalau tak senang dengar, yang ni bahasa Islam. Maknanya bila duduk tempat pemimpin, sebab tu ulama-ulama bila jadi pemimpin duk teriak tak berhenti. Pasal takut dengan amanah. Sebab tu dalam bahasa Islam, orang yang diangkat pegang jawatan bukan sebut tahniah saja, takziah pun sebut. Hadis Nabi sebut, siapa yang diangkat menjadi pemimpin, man wulira faqad zubiha bi ghairi sikin. Nabi kata, siapa diangkat menjadi jawatan pemimpin, dia pegang jawatan pemimpin, dia sedang disembelih oleh pisau yang tumpul. Tu hadis Nabi sebut. Tapi sayang hari ini manusia siapa sahaja bila duduk jawatan pemimpin, dia kata inilah platform, inilah lubuk aku nak tambah kekayaan. Tender sana, tender sini, kroni sana, ambil sini, masuk sana. Berebut nak pergi jawatan pemimpin pasal apa? Banyak nak main, mengalir main kat dia. Islam ajak kita takut pergi ke jawatan tu. Tanggungjawab besar. Sebab tu bahasa tadi, jangan duk kata saya duk mereka, tak, itu bahasa Islam. Siapakah pemimpin? Pemimpin tu kuli pada rakyat. Sebab dia nak kena buat kerja. Kita urusan harian kita duk buat. Depa menteri ni jaga urusan negara ni. Maka dengan cara itu, mereka sepatut rendah diri kepada kita, kepada rakyat. Tak kira negara mana pun, tak kira tempat mana pun. Itu penting nombor satu. 4 tunjang negara tu hebat, sesebuah negara hebat. Nombor satu, ilmu para ulama. Sebab dengan ilmu yang diajar, kefahaman yang diberi, pemimpin menjadi adil. Bukan pemimpin saja memimpin dengan adil. Yang ketiga apa dia tak Ustaz? Dermawannya orang-orang kaya. Orang yang kaya, rezeki banyak, melimpah ruah, bisnes sana sini, dia tak lupa diri. Bila dia kaya lagi bagi. Zakat tak lupa, zakat bayar. Bukan takat zakat hak wajib dah, sedekah wajib tu zakat. Dia infak sana, infak sini, cari orang susah, hak mana dia nak bantu. Dia kaya tak lupa diri, kaya tak sombong. Macam mana dia boleh faham lagu tu? Macam mana dia boleh, dia kaya tapi tak sombong? Sebab ada ilmu yang ajar dia. Nombor satu tadi, ilmu para ulama yang terus subur ajarkan orang kaya. Ingat, dalam harta hang ada harta orang-orang lain. Islam ajak zakat tu pasal apa? Walaupun gaji tu gaji hang, rezeki tu 100% masuk kat hang, tapi Islam ajak 25%. Islam ajak apa? Dalam bab nisab, dalam bab infak kena ada dalam Islam. Pasal apa? Orang susah, bukan saja-saja rumah hang besar 3-4 tingkat, rumah hang ada swimming pool lebar, kereta banyak buah tu ada, tepi hang rumah setinggan. Bukan saja-saja Allah atok hidup lagu tu, Allah nak suruh hang ajak, Allah nak ajak hang, nak suruh hang faham. Aku letak orang susah dekat dengan kamu agar kamu bantu mereka. Yang tu dah. Jadi orang kaya tu dermawan kerana ulama ramai duk ajak kuliah, ajak ilmu, dia faham. Aku tak akan tidur lena kalau ada orang lain susah. Walaupun tilam rumah dia empuk, aircon, rumah mewah, dia tak senang tengok orang lain susah. Dermawannya orang kaya. Dan kenapa juga ulama duk atas sekali, ilmu ulama duk atas sekali menjadi tunjang dalam 4 tunjang. Yang keempat tadi apa dia? Bid'awatil fuqara, dengan doa orang-orang fakir. Doa apa? Apa doa orang fakir ni? Dia doa untuk 3 yang di atasnya. Dia doa apa? Ya Allah, jiran aku ni nama sekian-sekian, dia kaya, kereta banyak, rumah besar, bisnes dia hebat. Ya Allah, tambahkan lagi kekayaan dia, ya Allah, kerana sesungguhnya walaupun dia kaya, dia tak lupa diri, selalu tanya khabar aku yang susah, selalu tanya khabar jiran-jiran dia. Ni doa orang miskin.
Orang miskin doa agar orang kaya bertambah kaya. Sebab dia kaya tak lupa diri, ya Allah bagi lagi kaya, bagi lagi kaya. Tambah lagi rezeki dia. Sebab dia kaya tak lupa diri. Apa lagi doa orang fakir yang keempat ni? Dia doa kepada golongan kedua. Ya Allah, panjangkanlah usia pemimpin-pemimpin kami. Rahmatilah mereka. Beri kesihatan, keafiatan kepada mereka. Biar mereka terus memimpin. Kerana mereka pemimpin yang kenal diri, sedar diri, memimpin dengan adil. Sangat cakna pada rakyat. Ini doa orang fakir. Dan yang paling utama, paling penting, apa yang orang fakir doa? Doa kepada golongan pertama. Ya Allah, ya Allah, orang kaya kami sedar diri, duk bagi sumbang sana sumbang sini dermawan. Ya Allah, bagi dia tambah kaya. Ya Allah, memimpin kami, memimpin dengan adil. Panjangkan tampuk pemerintahan, lanjutkan lagi, bagi dia sihat, bagi dia terus memimpin. Dan paling penting nombor satu, ya Allah, panjangkanlah umur, ramaikanlah lagi ulama-ulama di tanah air kami, ya Allah. Lahirkan lagi, tambahkan lagi, sihatkan mereka, panjangkan usia mereka. Kerana dengan penyampaian ilmu yang disuburkan, pemimpin kami kenal diri, sedar diri. Dengan ilmu para ulama ini, orang kaya kami sedar diri, mereka dermawan. Kami tidak cemburu kepada mereka. Ya Allah, jagalah tanah air ini, ya Allah. Ini doa orang-orang fakir. Empat ni jadi tunjang sebuah negara tu hebat. Dan kenapa hari ini negara-negara runtuh, masyarakat sendiri bertelagah, tak boleh bersatu? Kerana hilang empat-empat benda ni. Dan macam mana hak tiga bawah ni boleh hilang? Hak nombor satu hilang dulu. Bila nombor satu tak ada, hak nombor dua hilang, nombor tiga hilang, nombor empat hilang. Ni kita bercakap tentang tu. Hadis kita yang keempat tentang akhir zaman. Allah kata, Nabi kata, Allah buat apa? Akhir zaman Allah cabut ilmu, suasana kita ni jahil ni, masyarakat tak reti apa, bergaduh sana, bergaduh sini. Hang kata betul, hang kata salah, tak tahu mana punca mana hala. Pasal apa? Pembimbing sebenar, iaitu para ulama dah tak ada. Allah cabut nyawa mereka. Bahkan hadis tadi yang kita sebut apa tadi? Hadis lain yang kita sebut, Nabi kata akhir zaman akan berlaku ke atas umat aku, mereka lari daripada ulama. Nak buat urusan apa-apa, nak dengar keputusan apa-apa, nak rujuk apa-apa, pergilah jumpa tok guru tu. Tok guru mana pula dah? Tak payahlah, tak ada kena-mengena apa pun. Memang urusan kena ikut pada ahli. Takkan orang mengaji agama nak bahas ilmu kedoktoran. Takkan orang mengaji agama nak bahas ilmu undang-undang kalau dia tak ada ilmu. Dia merangkumi. Islam datang dengan syumul, tapi perlunya pemimpin. Cerita Abu Bakar naik jadi tu imam sembahyang tadi, yang tu nak ajak kita. Nabi pilih Abu Bakar, suruh naik ganti Nabi jadi imam. Nabi tak larat jadi imam, tak ada sembahyang berdiri. Maka sahabat-sahabat duk fikir, siapa nak jadi ganti Nabi jadi khalifah? Dia pun teringat, dalam ramai-ramai kita Nabi pilih Abu Bakar ganti jadi imam. Maka kita angkat Abu Bakar. Kerana apa? Bila Abu Bakar mampu memimpin kita urusan akhirat dan Nabi percayakan beliau, apatah lagi urusan dunia kita. Pentingnya pemimpin yang tahu dan bawa rakyat kepada akhirat. Sebab tu satu bonus, bukan bonus lah, satu benda yang kita letak syarat. Pemimpin tu dia reti jadi imam semayang, boleh duduk depan, pimpin kita urusan akhirat kita. Maka satu bonus lah untuk sebuah negara bila pemimpin dia boleh buat kerja lagu tu. Masya Allah, sangat didambakan. Kita habiskan dengan baca keterangan. Baca keterangan, sebab tu guru tu dia keterangan, kita kena baca lah. Sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa kita mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada para ulama. Mereka patah payah tumbuh dan hilangnya mereka payah berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Masya Allah, na'udzubillah. Ni keterangan awal Tok Guru kita sebut. Ni yang berlaku, realiti yang berlaku. Bila pepatah tu kita duk gunakan, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, bab ulama ni tak ada dah. Tambah pula bila hadis ni Nabi kata Allah ambil terus alim ulama tu Tok Guru. Tak sama dah. Dalam memahami ulama, satu prinsip lah lebih kurang saya nak sebut. Ni yang cara Tok Guru alim ulama dia sebut. Mailah ulama alim macam mana pun, ilmu tinggi macam mana pun, sampai dia boleh ijtihad sendiri ke apa, dia tak boleh menandingi ulama sebelum dia. Dari sudut keberkatan dan dari sudut ketulinan ilmu.
Kan lagi kan antara jaminan Nabi, ulama-ulama salaf. Nabi sebut khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun aku. Kemudian kurun selepas kurun aku dan kurun selepas aku. Maknanya 300 tahun. Aku 100 tahun, 100 tahun selepas aku, 100 tahun selepas, 100 tahun selepas aku. Jadi 300 tahun. Sebab tu yang hidup dalam era ni semua ulama yang masyhur. Ulama-ulama yang lahir alim macam mana pun depa alim hebat, tapi tak boleh menandingi yang lebih dekat dengan sahabat, dekat dengan tabi'in, dekat dengan Nabi. Nah, sebab tu bila meninggal ulama yang sebelum kita seronok lahirnya ulama baru, orang alim yang ramai-ramai. Tapi ingat, yang telah pergi itu tidak akan mampu ada pengganti. Nah, keberkatannya, kealimannya, ilmu yang lebih dekat kerana dia hidup lebih awal sebelum ulama yang baru ini. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Apabila mereka telah tiada, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Itu hak kita bahas empat tunjang negara tadi tu. Hak ni kaitan dia. Nah, pemimpin jadi adil sebab ulama duk ajak. Penasihat agama duk ajak. Orang yang ajak tentang agama. Orang kaya tu sedar diri, dia bayar zakat, tolong orang susah sebab ilmu agama disuburkan. Ulama-ulama tu main peranan. Di akhir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan dan harta benda dunia. Inilah keadaan masyarakat kita di hari ini. Oleh itu perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Habis keterangan. Di akhir keterangan, Tuan Guru kita sebut apa? Yang ni satu benda kita mesti ambil serius. Mesti letak tengok satu tumpuan, fokus, cara, trend masyarakat kita. Bab mengaji agama, dia duduk bawah, dia level bawah. Saya bekas belajar tahfiz, saya bekas belajar pondok, saya ambil akademik, saya lepas dalam bidang agama saya sambung dalam syariah undang-undang. Degree saya di Sumatera Utara Indonesia dalam syariah undang-undang. Balik saya sambung pula diploma diet nutrition. Saya ada dalam ilmu pemakanan, kesihatan, food science. Saya sambung degree Bachelor of Holistic Health and Nutrition. Saya ada degree dalam ijazah kesihatan holistik nutrisi. Saya duduk bidang tu. Apa yang saya nak sebut, nak cerita, contoh pengalaman saya duduk tahfiz. Satu kesedihan dalam guru-guru tahfiz, pada pendidik tahfiz, tahu apa dia? Tahfiz tu nak suruh hafal Quran. Kitab paling agung atas dunia ni. Khazanah dunia, segala benda apa yang terbongkar semua daripada Quran. Kitab paling agung, bahasa kalamullah Al-Quran. Tapi mak ayah hantar anak-anak main sekolah tahfiz, dia hantar siapa? Anak yang dia rasa tak apa nak pandai. Anak yang dia rasa dia tak boleh nak dengar kata, duduk di rumah. Dia rasa tahfiz ni pusat pemulihan. Dia rasa pondok ni pusat pemulihan. Ni tak semua nah. Tak semua. Saya tak kata tak pukul rata. Ni ambil di antara yang berlaku. Nak hantar anak mengaji pondok hak mana? Hak akademik dia tak boleh happy, otak tak apa nak pandai, tak boleh nak absorb ilmu. Hak duduk di rumah, duduk gaduh sana, perangai hawak lah apa semua. Jadi hak ni lah hantar pondok, hantar tahfiz. Akhirnya siapa yang keluar daripada pondok, siapa yang keluar daripada tahfiz? Tempat ilmu paling mulia di situ. Tempat ilmu yang nak melahirkan tokoh paling mulia dunia di situ. Empat tunjang nombor satu tak sah ulama ni. Lepas tu kita pula duduk tuding jari. Oh, hak tu dengar cerita penagih dadah. Bekas tahfiz penagih dadah. Masa dia jadi bekas penagih dadah masuk tahfiz tak rekodkan. Ni bila dia masuk sekolah tahfiz, budak tahfiz penagih dadah. Ni contoh. Ni yang sedih. Ni yang sedih. Ni keadaan yang berlaku. Huraian Tok Guru sebut di akhir ni, dia kata
perhatian tak diberikan sewajarnya, nak melahirkan tokoh-tokoh agama yang hebat, nak bimbing urusan penting atas dunia. Bukan kata jangan duk hantar bidang lain, tak perlu. Yang tu bahkan fardu kifayah. Seluruh negara ni, kita ni mukallaf ni berdosa bila tak ada wakil jadi doktor, tak ada wakil belajar ketenteraan pertahanan, tak ada wakil belajar dalam engineering, tak ada wakil belajar tu. Kita seluruh negara akan berdosa. Sebab yang tu fardu kifayah. Setiap bidang yang menjadi sumber, menjadi rujuk, menjadi tempat untuk nak buat bab jahit, bab repair, bab segala apalah, pomen-pomen ke, semua kena ada orang wakil belajar. Jadi semua bidang diperlukan, bukan nak hantar pergi pondok tahfiz mengaji agama saja, tak. Tapi yang nak habaq kat sini, kita tak serius. Tengok akhir-akhir ini kan naik di media sosial, mak ayah pertikai yuran hantar mengaji Quran. Naik tak? Masa hantar tuition sanggup bayar beratus-ratus. Ustaz mengajar Quran sebulan RM50. Dia tanya, tak mahal ke ustaz? Ustaz mengajar Quran ni, takkah ustaz rasa ustaz menunggang agama? Tu dia. Hang hantar anak tuition beratus-ratus yang sanggup bayar. Ni anak hang nak suruh reti kalamullah, kata-kata Allah. Nak reti baca Quran, mengajar Quran, berkira. Ini satu masalah yang kena tok guru kita kata apa tadi? Fikirlah, muhasabah lah, nak kena selesai lagu mana. Yang ni yang telah hilang dalam masyarakat kita. Wal iazu billah. Saya mohon maaf terpanjang malam ini. Duk plan 10 minit lepas azan. Baik, itu yang kita dapat hadis yang keempat dengan tajuk ilmu agama beransur-ansur hilang. Dengan banyak pengajaran yang kita dapat ambil berkenaan dengan keadaan sekarang. Dan salah satu ni bukan teori-teori ke apa, dak. Ulama juga pesan, di antara kenapa azab musibah tak henti-henti Allah hantar, kerana rahmat Allah dah tak turun. Kenapa waktu bila rahmat Allah banyak, Allah bagi kat kita? Di antara yang menyuburkan tercurahnya rahmat, banyaknya madrasah-madrasah, tempat-tempat pengajian agama, dan ramainya alim ulama. Bila ulama tak ada, rahmat kurang turun, bala banyak duk mai. Yang ni yang kita sedih. Wal iazubillah. Wallahu alam. Saya mohon kemaafan terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya. Wa ma asabani min hasanatin faminallah, wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Insya-Allah kita jumpa dalam kuliah akan datang, hadis yang kelima dengan tajuk umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika wa 'ala sabili da'watik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam, idfa' anna ya Allah, idfa' anna ya Allah ya rabbal alamin kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dhiqin wa shiddatin wa niqmah wa fitnatin wa maradin wa saqam ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.